Okay, so dekat major currency, okay. So di sini, okay, so okay. So setiap dalam masa satu hari kamu boleh trade 3 waktu. Kita ada 3 zone dalam satu hari. Okay, dalam satu hari kita ada 3 zone. Okay, so zone pertama adalah Tokyo. Kemudian kita ada London. Dan sekali adalah New York. Okay, so Tokyo, London 8 pagi kita. London adalah 3 petang kita. Dan kemudian New York adalah 9 malam kita. Okay. So di waktu Tokyo, kamu akan fokus Japanese Yen, Australian Dollar dengan New Zealand lah. Di waktu siang. Okay, 8 pagi kamu, kalau kamu nak trade waktu 8 pagi, kamu fokus 3 currency ni. Okay. Kalau waktu kamu nak trade waktu 3 petang, kamu tarik GBP, trade Euro, trade New Zealand Franc. Okay. Kalau kamu nak trade pada waktu malam, kamu akan trade Canadian Dollar dengan US Dollar lah. Okay, so kalau macam contoh sekarang ni, tak ada suara lagi. Yang lain dengar tak? Tak ada suara. Yang lain dengar? Okay, saya dah cabut, buka balik. Dengar. Okay, dengar. Semua orang lain dengar, lain semua dengar kan? Yang mana yang tak dengar tu, log out, log in balik. Okay, so kita ada 3 time zone dalam satu hari. Kita ada Tokyo, kita ada London dan kita ada New York. So, kita trade ni boleh trade 24 jam. So kalau macam sekarang, waktu sekarang, pukul 9 malam sekarang ni kan. Sekarang ni pukul 9 malam. Maksud USD tengah kuat. Maksud USD tengah kuat. So apabila USD tengah kuat, kamu akan nampak currency lain dia akan start terbalik. Okay, tetapi dia akan ada waktu-waktu dia jugalah. Okay, so 9 sebenarnya dia akan lebih kurang dalam 9.5 nanti. Okay. So macam saya akan gunakan chart US dollar index. Okay, USD index untuk nak tengok kekuatan dan kelemahan USD secara keseluruhan. So macam sekarang ni USD masih lagi lemah, dia tengah menurun lagi. Okay, so bila dia tengah menurun, kamu tengok chart lain, major currency yang lain. Okay, so bila tengok major currency yang lain, kamu akan nampak lah. Contoh Australian dollar, okay, Australia tengah kuat. Nampak dia tengah menaik. Okay, so euro masih lagi kuat lagi. Nampak dia tengah menaik lagi kat situ euro. GBP pun sama, dia tengah menguat. Tak habis naik lagi. Okay, so setiap currency dia akan ada efek daripada US dollar index ni lah. Okay, so selagi US dollar index tu tengah menurun, currency lain semua akan kukuh. Okay, so USD JPY. Okay, so sebab USD tengah turun, chart ni akan turun juga. Okay, USD chef, chart turun. Masih turun lagi, chart. Masih tengah menurun. USD Canada. Canada, sebab Canada pun buka pada masa yang sama, maka dia tengah sideways, naik turun, naik turun. Okay, so USD Canada kena berjaga-jaga sedikit. Sebab dua-dua currency buka pada masa yang sama, maka dia akan sideways sedikit lah. Okay, so kalau apa-apa pun, bila kamu trade, tengok pada waktu pukul berapa waktu semasa, dan kamu akan tahu currency mana yang tengah aktif. Okay, so diikutkan kat sini. Okay, so ini adalah hierarki dia lah. Okay, ke mana hierarki kekuatan currency. So currency euro yang paling tinggi sekali. Okay, dan last sekali adalah currency Japan. Bermaksud euro ni yang paling popular. Paling ramai orang akan masuk position. Yen, Japanese yen adalah yang paling tak popular sekali lah. Okay, maksud currency dia akan jadi agak lemah. Okay, dan euro akan agak kuat. So apabila USD punya news yang keluar, selalunya euro USD yang akan efek lebih.
Yang efek paling lemah adalah USD JPY. So bila trade news USD, kamu dah boleh agak currency pair mana yang kamu boleh masuk. Okay. Yang lain-lain tak ada apalah. Okay, so ini major currency. Okay, so ini major currency ni yang kamu akan ada dalam MT4. Okay, ada Euro USD, GBP, Australia, New Zealand. Okay, so USD semua berada di belakang. Okay, tapi ada setengah tu yang akan berada di depan. Bermaksud USD tu dia di antara New Zealand dengan Canada. Okay, so dia berada di antaranya. Okay, dia bukan dia tengah-tengah. Okay, sekejap Okay, so sambung lagi. So kalau bila kamu trade euro, currency euro, dia akan sentiasa berada di hadapan. Dia sentiasa akan berada di hadapan. Kamu nak trade euro berlawan dengan currency mana-mana pun, dia akan sentiasa berada di hadapan lah. Sebab dia currency yang paling aktif sekali. Okay, berbanding pula dengan currency yen, dia akan sentiasa berada di belakang. So dia sentiasa lemah kat belakang ni lah. Okay, so bila kamu trade, kamu tahu yang mana yang buat apa. Kenapa yen berada di belakang, kenapa euro selalu berada di hadapan. Okay, so satu lagi, sebagai seorang trader, kamu akan nak kena tahu satu perkara, iaitu OTC. Sebagai seorang trader, kamu kena tahu OTC ni lah. Okay, so OTC ni kita panggil sebagai over the counter. Maksud over the counter ni adalah bila kamu trade tu, kamu trade pada harga semasa. On the spot lah. Okay, kita panggil on the spot. Alright. So on the spot, on the spot. Okay, so bermaksud bila kamu masuk buy atau masuk sell, kamu akan menggunakan harga semasa. Sebab kita ni instant execution lah, kita panggil over the counter. Kita bukan kalau macam ada lain-lain tu dia berbeza sedikit. Ni kemudian saya akan cerita lah. Okay, so kita panggil itu sebagai spot forex market. Maksud instant execution, on the spot, harga semasa. Kita gunakan harga semasa. Okay. Alright, so yang ini tak ada apa sangat lah. Yang ini pengagihan currency. So currency US akan sentiasa paling banyak disebabkan semua currency ini dia akan berlawan dengan US. So apabila news dari USD, dia akan sentiasa impact semua currency secara serentak. So terpulang kepada kamu bila trade news USD, currency mana, pair mana yang kamu rasa sesuai dan kena dengan keadaan currency, keadaan chart semasa. Gunalah keadaan kat situ. Okay? So kenapa currency US adalah currency yang paling utama? Okay, sebab ekonomi dia adalah ekonomi yang paling besar sekali lah. Ekonomi paling besar dan dia adalah reserve currency, maksud currency simpanan. Kalau apa-apa berlaku macam dekat mana-mana negara pun, semua orang akan simpan US dollar. Dan dia adalah most liquidate financial market. Maknanya duit USD tu adalah duit yang paling senang nak dicairkan lah ataupun dijual beli. Kalau kamu bawa USD berbanding kamu bawa ringgit, lepas tu kamu pergi Jepun contohnya. Okay? Di Jepun orang akan lebih kenal duit currency US berbanding dengan duit currency ringgit tu. So ringgit kamu susah nak dapat tukar lah. Orang tak kenal currency money changer tak kenal sangat currency kamu. So susah. Tapi bila dia tengok USD dia kenal. So senang untuk dia berurusan. Okay. Dan cross border transaction. Cross border transaction ni bermaksud kalau contoh kita di Malaysia kita nak beli barang di negara lain, okay, kita akan menggunakan USD sebagai pengantaraan kita. So kalau kamu dah pernah contoh kamu guna apps Alibaba contohnya, okay, kamu beli barang dari China tu, walaupun kamu beli dari China, kamu kena bayar dalam USD. Kenapa? Sebab currency USD dia tidak fluctuate laju. Fluctuate tu maksud
sentiasa berubah-ubah. Okay, USD ni dia currency yang stable. Dia jarang berubah, jarang melompat-lompat lah. Okay, yeah. So kita ni bila kita trading, sebagai trader kita speculate market ataupun kita membuat anggaran ataupun kita membuat prediction ke arah mana market tu nak pergi, market nak menaik, market nak menurun. Okay, sebab kita trader forex kita buat speculation lah, spekulasi. Okay, so this is cara kita trade. Okay, so yang ini tak ada apa sangat lah, different ways to trade forex. Ni cara-cara nak trade forex, tapi tak semua tempat ada. Okay, yang kita trade ni sports market. Yang ni paling penting kamu nak kena tahu lah. Okay, spot market yang tadi saya cerita tadi tu. Okay, maksud kamu menggunakan on the spot harga semasa. Harga semasa. Kalau nak trade pukul 9 malam sekarang ni, okay, harga pukul 9 malam lah yang kamu akan gunakan. Kamu tak boleh gunakan pada harga pukul 8 pagi tadi. Okay. Setakat yang tadi tu ada soalan tak? Tak ada? Ada soalan? Kalau ada, sila tanya. Catapai. Okay. Apa lama market? Catapai. Okay. So, USD merangkumi 62%. Yang lain-lain ni semua lain-lain lah. GBP ada, Yen ada, Euro ada. Ini World Reserve. Maksudnya simpanan. Bukan market share. 62% daripada market World Reserve. Simpanan satu dunia. Bermaksud 62% daripada satu dunia, semua negara, 62% negara di satu dunia ni, dia simpan USD sebagai currency simpanan dia. Sebab currency USD sangatlah senang. Senang dikenali lah kalau kita pergi mana-mana negara pun. Okay, kita tak bawa duit negara kita sendiri. Kita akan selalunya convert duit USD. Kalau kita trade 9.5 contoh, ada efek ke atau memang kena buat trade pukul 9? Faiz, bukan maksudnya tak boleh trade pukul 9.30. Maksud saya bermula pukul 9. Bermula pukul 9. Okay, so bermula pukul 9, currency market akan berubah, kita panggil macam apa? Tukar chord lah. Okay, tukar chord gitu. Okay, dia akan shift kepada market yang seterusnya ataupun apa tu, pasaran yang seterusnya lah. So kalau macam sekarang ni pasaran pukul 9.30 lagi, pasaran US akan buka. So bila pasaran US buka, macam pasar lah kita anggap. Okay, so kalau macam kamu nak beli ikan, kamu akan cari pasar siang. Okay, so kalau macam kita nak cari char kway teow, kita akan cari pasar malam. So setiap pasar tu dia ada supply and demand dia lah, ataupun dia ada barang-barang tertentu yang dia jual pada masa-masa tersebut. Itu maksud dia. View pecah-pecah. Dah clear dah? Dah nampak? Dah okey dah? Kenapa currency euro paling kurang disimpan? Dia bukan dia paling kurang ke tadi tu? Yang paling kurang lah. Okay. Dia bukannya paling kurang lah, sebab yang others tu kat sini ada banyak. Ada lagi kat sini. Yang bahagian others tu ramai. Sini ramai ni. Currency lain-lain digabungkan jadi banyak lah. Kalau saya nak cerita satu persatu tu, maknanya lagi kecil percentage dia. So kiranya euro tu walaupun 2% masih lagi tinggi lah percentage simpanan dia. Cuma tak ramai yang simpan euro lah. Masih tak ramai lagi.
Bukan dia paling kurang disimpan. The money earned from who or lost to who. Let's say I earn money with another person lost. Okay. Okay, so Kian, yes, correct, Kian. Okay, so bila kamu trading ni, mana saya nak kena conteng? Sekejap ya. Okay, so Kian ada soalan yang bagus di mana dia cakap kalau kita buy dan bila kita trade tu apa yang terjadi dengan duit kita lah. Okay, so baca lah boleh. Sekejap, saya cari kertas kosong nak conteng. Buy and sell. Okay, so saya ambil senario. Okay. So senario pertama ni, okay, seorang trader buy, seorang trader sell. Okay, so pada masa tersebut market tengah menaik. Okay, so kepada yang buy dia akan ada profit. Okay, so kepada yang sell dia akan ada incur loss. Okay, simple. Bila kita buy market naik profit, bila kita sell market naik kita loss. Okay, so kita trade adalah kita trade based pada OTC, over the counter. Okay, so kita menggunakan contract base lah. Okay, contract for different CFD. Bahagian CFD tu tak ada dalam chart tadi, dalam slide tadi tu. So we are trading based on CFD, contract for difference. Masuk contract for difference ni adalah bila kita masuk buy tu bermaksud kita open buy position. Kita open buy position. So bila kita nak tutup, kita kena close sebagai sell. Okay, bermaksud kita kena mencari siapa yang ada position sell untuk tukar kontrak dengan kita. Maksud bila kita buka kontrak buy, bila kita tutup, kita kena tukar dengan orang yang tengah ada kontrak sell. Itu sebab kita cakap contract for different CFD. So maksud bila kita sell, kita masuk open sell. Dan kita kena close buy. Okay, so bermaksud sinilah. Okay, so bila bermaksud bila kita, kalau saya buka buy, saya akan kena cari orang yang tengah buka sell tu untuk bertukar dengan dia supaya transaction saya boleh tutup. So kalau siapa yang tengah sell, dia akan nak cari orang yang tengah buy untuk kita switch contract tersebut, baru kita boleh tutup position masing-masing. Okay, so this is where your profit and loss incurs lah. Okay, bermaksud bila kita open buy tu kita tengah buat profit, bila kita open sell kita tengah buat loss. Okay, so bila maksudnya profit orang tu datang dari loss orang yang lain sebab kita tutup, kita bersilang kontrak, we cross contract. So loss kita akan menjadi profit orang, ataupun profit kita adalah daripada loss orang lain. Okay, so Kian, your question was quite good lah. This is the explanation lah. Okay, when you open a buy position, market is going up, you are making a profit. Alright, so another person will open a sell position, so that person will incur loss. Okay, so whenever both of you want to close your position, you have to match your contracts lah. So open buy needs to have a close at sell. So dia akan bertukar. So one trader's loss is another trader's profit. Okay, so dekat sini meaning here is your brokerage doesn't take any profit from you. So you don't make a profit from your broker. So it doesn't make any sense if let's say you are making a lot of money from trading, then the broker cannot pay you. Kamu buat profit banyak tapi broker tak boleh bayar. Kenapa? Sebab sepatutnya profit tu bukan datang dari broker. Alright, so supposedly the profit doesn't come from
from the brokerage because you are trading against another trader. Unless melainkan broker tu memang tak bagi position kamu keluar lah. Unless you are trading against the broker. So that's why sometimes when you trade at a certain broker, when you make profit, you cannot withdraw your profit. Okay. Right. Okay, so contoh pasaran US buka sampai pukul berapa? US buka sampai pukul 4 petang. 4 malam kita. Sebab dia terbalik, dia 12 jam berbeza dengan kita. Okay. So dia punya akan tak ada slide slide seterusnya. Dia akan terbalikkan kita lah. So maksud kalau 9 malam kita baru 9 pagi dia orang. So diorang ni baru start, market diorang baru start sekarang ni. Ni baru pagi, US baru pagi lah, boleh tengok saya tunjuk sini. Okay. Tuesday 9:40. US baru buka. US baru siang. Kita dah start malam nak tidur dah. Okay. Mana kita nak tahu bacaan data World Forex Reserve. World Forex Reserve ni tak perlu tahu pun tak apa. Dia itu untuk bank saja nak tahu. Kita tak payah tahu. Sebab kita bukan simpan duit currency sebagai simpanan. Contract ni sama dengan gold ke? Sama. Semua sama. Contract sebab kita buka. Okay. Tapi untuk contract for difference ni untuk spot market saja. Apa-apa yang kamu trade secara spot. Sebab kita menggunakan LP lah untuk. So, trading kita ni akan dihantar kepada LP. Iaitu liquidity provider. Masuk liquidity provider ni, okay, sebab kamu akan cakap, okay, kalau saya buy, takkan ada orang lain sell. Kamu cakap macam tu. Kalau saya nampak market tengah naik, takkanlah ada orang lain tu pergi masuk sell pula. Mesti akan ada, jangan risau. Kalau kamu cakap kalau market tengah turun, semua orang sell lah. Tak semestinya ada yang akan buy. Akan ada yang orang akan melawan. Bibuk panjang lagi bang. Hari ni banyak budak-budak baru dalam kelas. Tu soalan dia lain sikit. Bibuk kita akan start, budak-budak akan start pening. Ada bibuk pula, kenapa tu? Okay. So itu maksud dia lah. Alright, so this is the meaning behind it. So there's a liquidity provider. Maksudnya liquidity provider ni ibarat macam warehouse. Okay, so your brokerage is brokerage ni kita anggap sebagai macam supermarket. So there's a lot of brokerage that uses one main storage. One main wholesale tu satu orang saja, di bawah dia banyak broker. So di bawah banyak broker, banyaklah klien. Macam tu lah. Okay, so apa-apa pun broker akan hantar position kamu kepada liquidity provider. Sebab dia sepatutnya tak boleh ambil position. Maknanya dia pun tak boleh kacau position kamu lah. Kerja broker dia hanya menghantar position. Cukup. Kamu tekan buy, dia tengok, oh budak ni masuk buy. Okay, dia hantar ke provider. Budak ni tekan sell, dia hantar ke provider. Budak ni nak tutup position, okay, LP punya kerja. Akan carikan. Siapa kamu punya kontrak siapa yang kamu nak kena silang. So liquidity provider ni lah yang akan carikan. Okay, so liquidity provider ni dia bergerak secara satu dunia. So senang. Jangan risau kalau tak ada orang yang lawan position kamu. Mesti akan ada. Soalan yang bagus. Broker boleh manipulasi kontrak. Okay. So dia takkan manipulasi kontrak, tetapi dia akan kita panggil dia tak hantar order. So macam tadi kita cakap, kita sepatutnya broker tu dia kena hantar order kita kepada liquidity provider, betul? Okay, kita masuk buy, dia hantar buy kita. Kita ada budak lain masuk sell, dia hantar. Okay, tetapi ada setengah broker tu dia tak hantar. Bermaksud kalau kamu tengah buy, dia sebagai broker dia akan masuk sell. Kalau kamu tengah sell, dia sebagai broker dia akan masuk buy.
Sebab dia akan, maknanya bila kamu nak tutup position tu, dia akan jadi kamu punya contract for difference lah. Dia akan jadi pasangan kamu lah maksudnya kat situ. So bila kamu tutup untung, broker akan bayar kamu. Bila kamu tutup rugi, broker ambil duit kamu. Itu yang kita bagi tadi sebagai A book, B book tadi itulah. Okay, itu secara asas dia. So ada setengah broker dia akan ada sistem yang itu. Okay, so sistem yang itu dia ada kebaikan dan ada keburukan. Bukan bermaksud dia buruk 100%. Okay, so kebaikan dia adalah bila kamu gunakan B-book ni, setiap kali kamu nak tutup position tu, dia akan tutup cepat. Tak ada delay, tak ada lagging, tak ada record. Sebab broker akan sentiasa lawan position kamu. Kalau maksudnya kalau saya hantar position, saya sebagai contoh, saya broker, saya hantar kamu punya position kepada liquidity provider, dia nak kena cari pasangan kamu. So dia akan mengambil masa. Kadang-kadang 1 saat, 2 saat, kadang-kadang 5 saat. Kamu akan perasan benda tu akan berlaku apabila kamu trade pada waktu market yang tengah laju, di mana harga cepat berubah. Kamu akan nampak kita panggil sebagai record. Kamu tekan, dia loading, lepas tu pop dia keluar. Price record. Okay, so pada trader yang tak nak bahagian leceh tu, dia akan cari broker yang boleh buat B-book untuk dia, di mana bila dia trade saja, broker akan lawan position dia. So risiko B-book ialah broker akan tengok akaun kamu lah, maknanya dia tahu kamu masuk buy dan sell. So dia just tengok market saja, market tengah ke mana. Kalau kamu salah arah, memang dia untung. Kalau kamu betul, dia hanya perlu bayar kamu saja. Okay, so dia tak manipulate order kamu lah, dia akan hanya menjadi orang tengah untuk menutup position kamu tu, untuk menyenangkan penutupan position. Tu saja. Okay. So kalau macam broker yang B-book ni, kamu akan perasan di mana dia akan ada akaun yang kecil sedikit, seperti micro account ataupun cent account. Okay. Sebab micro dan cent orders tidak boleh dihantar kepada liquidity provider sebab order tu terlalu kecil. So di mana kat sini bila kamu masuk position, broker akan masuk position berlawanan dengan kamu. So bila kamu untung, dia rugi. Bila dia rugi, kamu untung. Tapi disebabkan oleh akaun micro, so profit loss tu tak adalah begitu besar. Dan kadang-kadang kamu akan perasan broker yang ada akaun kecil-kecil ni, dia ada limit. Bermaksud kalau contoh saya nak buka cent account, okay, saya tak boleh buka equity melebihi maybe mungkin tak boleh lebih daripada $500 atau tak boleh lebih daripada $1,000. Akaun tu kena kecil saja, tak boleh akaun besar. Bila akaun tu dah cukup besar, dia akan convert kepada standard account, di mana broker akan hantar kepada liquidity provider jika kamu ada buat posisi. Sebab untuk mengelakkan dia membayar dengan lebih mahal kepada kamu. Sebab profit account kamu dah besar. Kalau akaun kecil, dia boleh makanlah kat situ. Itu maksud dia. Okay, faham? Okay, ada apa-apa soalan lagi sebelum kita akhirkan kelas kita? Semua okey, senyap je. Market maker sama je. Market maker, apa yang saya cerita tadi tu market maker. Okay. Sama je dengan saya cerita. Apa saya cerita tadi tu market maker. A-book, B-book tu market maker lah. Okay. Okay, so dia punya market provider, dia dua, market maker, market provider. Market provider adalah liquidity provider. Market maker adalah A-book, B-book tadi. Sebab dia buatkan order berlawanan dengan kamu. So dia make. Dia buat. Maker tu dia buat lah. Provider tu dia hanya provide. Dia akan hanya bagi. Okay, budak ni masuk buy. Ada tak budak lain masuk sell? Nak tutup sama-sama.
kalau maker tu dia buat, okay, budak ni buy, okay, sekarang kita masuk sell, kita tengok siapa menang. Gitu je. Okay, so market broker dia, brokerage kita akan ada dua section yang besar lah, iaitu yang pure market dan market maker. Okay, boleh faham. Tapi itu zaman-zaman dulu lah. Zaman-zaman sekarang kurang dah orang nak buat market maker ni semua. Dah kurang orang nak buat scam secara besar-besaran ni. Sebab dia ada cost. Costing nak buka broker ada cost. Nak apply lesen ada cost. So banyak sebab, dan kemudian bila kamu nak buka broker lah, contoh bila kamu nak buka broker tu, sama macam kita bila kita buka company, kita buka SSM, kita pergi bank akan tanya apa aset kamu, company kamu kat mana, office kat mana, berapa duit ada dalam company untuk jalankan perniagaan. So bila kita nak buat scam, leceh lah kita nak kena ada semua benda tu macam company betul. Sebab kita bila kita apply license, broker punya license, kita kena ada office. Office tu pula kena berhampiran dengan tempat yang kita apply license kita. Kalau kita contoh, kamu apply license SISEC contohnya. How about individu yang put enormous amount of money yang drive market to out of other people control? Okay, so kalau soalan Fazri ni more kepada stocks market. Market stock, ya boleh. Dia boleh berubah arah. Tetapi dia akan perlukan pertolongan daripada orang lain juga. Kalau setakat specifically one individu atau 10 individuals, tak boleh. Market tak boleh. Dia tak akan dapat kita panggil term ni adalah corner the market lah. Okay, contohnya satu orang tu tiba-tiba dia cakap, okay, saya nak sell 1,000,000 lot contohnya. Lepas tu dengan harapan market itu turun. Tak boleh. Sebab akan ada orang yang lain yang akan counter balik. Sebab individu punya trading, punya equity tidak sebesar bank punya equity. Sebab individu is kamu punya duit sendiri. Kamu kaya macam mana pun kamu seorang saja. Tapi kalau bank, dia pegang 100 orang yang kaya punya duit, kamu dah kalah seorang dah. Dia tengok tiba-tiba chart tengah turun tu, dia seorang, satu bank masuk buy, market tengah turun lagi, dia call kawan bank sebelah, bang tolong, bank sebelah ada lagi 10 orang punya investor, ada masuk lagi. Okay, dan forex 3.5 trillion take lebih kurang 3.5 trillion tu is lebih kurang anggaran dia lah, base kepada transaction, because transaction kita besar. Lebih kurang sebenarnya 5 trillion. 5 trillion. Okay, sebab kita punya transaction besar. It's based on transaction. Because transaction, okay, kenapa? Sebab kita punya nilai, okay, kalau kamu tengok, kita punya nilai ni is, contoh saya tunjuk tepi ni lah. Nilai kita is based on pips. Tak boleh tengok ini, tak boleh. Sorry. We are trading based on pips. Okay. Okay, so we are trading based on pips, di mana kalau nombor yang kamu tengok ni nombor yang tak wujud. Kecil sangat. Okay. Kalau kat money changer kamu akan nampak $1 12 sen. Tapi kita trading ni kita nampak nombor di belakang. Sen tu, nombor di belakang dia tu kita boleh jadikan nombor yang wujud dan kita boleh trade. Kalau trade demo gold di MP4 saja, saya kedua position buy dan saya kenapa margin dia jadi kosong. Okay, soalan yang bagus. Okay, so kalau kamu buka kamu buka satu buy, satu sell, kita panggil tu sebagai hedging, hedge. Bermaksud kalau market naik atau market turun, kamu punya profit dan loss tidak akan berubah. Sama saja sebab kamu ada position buy dan sell serentak.
Okay. So, setiap kali kamu masuk position, kamu kena bayar cagaran ataupun kita panggil margin tu lah. Cagaran tu sebagai margin. So, tapi bila kamu masuk dua position yang berbeza, okay, buy dan sell, kamu offset. Kamu offsetkan balik cagaran tersebut. Tapi apabila kamu buka salah satu, cagaran tu akan muncul balik di margin. Okay, so itu dia punya cara dia lah. Dia just offset balik saja sebab kamu ada buy dan sell. Okay, so dia tak akan charge margin dua kali. Dia setengah broker dia akan jadi kosong, setengah broker dia akan tunjuk satu kali saja. Okay, so kalau margin, let's say macam margin gold sekarang ni 1786 kan. Okay, so dia akan tunjuk satu kali saja. Dia tak akan tunjuk double lah. Bukan sebab dia pening, bukan. Memang certain broker dia akan tunjuk kosong, certain broker dia akan tunjuk satu kali saja. Kamu cuba tutup satu position tu, kamu akan nampak margin tu muncul balik. Kamu tutup salah satu, dan kamu akan nampak tiba-tiba margin tu muncul balik kemudian. Tapi bila kamu hedge balik, dia akan tutup balik kemudian. Dia akan jadi kosong balik sama. Sebab dia, apa tu, dia hedgekan balik sama-sama lah. Okay. Right. Ada apa-apa soalan terakhir sebelum kita mengakhiri kelas hari ini? Ada apa-apa soalan lagi? Semua okey. Buat analisis sikit cikgu. Okey, analisis apa yang kamu nak? Minta dulu. Kamu kena minta. Penat saya nak buat semua terus. GU. Okey, jap saya buka chat GU 01. GU ya. Gold Oh, gold dan GU. Okey, boleh. Buat satu persatu. Okey, so GU. Okay, kita tengok minggu lepas dekat mana. So, kita anggarkan tengok target minggu ni. So, minggu lepas, low di situ, high di sini untuk GU. Okay, so hari ni kamu nampak dia dah tembus high minggu lepas lah. Okay, di mana maksudnya di sini market tengah menaik. Okay, so tapi kita tak boleh nak gunakan low minggu lepas dan low minggu ni. Okay, sebab dia terlalu curam. Okay, so kalau macam saya akan gunakan low yang sebelumnya lah. Kita buat macam ni lah. Okay, so buat macam tu dan kita just gunakan marking yang ini. Okay, high low di sini lah. So ni low, high. So ni low. Maksud high seterusnya mungkin lebih kurang kat situ lah. Naikkan sampai ke sini. Okay, so kita akan anggarkan mungkin kita akan gunakan high yang berada di sini. Okay, untuk dapatkan kita punya posisi take profit kita lah. Okay, so 1.26 ataupun 1261. So market tengah bullish lah. Okay, di H4 je. Kita tengok minggu lepas dahulu dan kemudian kita implikasikan untuk minggu ni. So berbalik kepada H1. Okay, tengok di H1 apa yang sedang berlaku. Okay, so hari ni dah naik banyak. Okay, so sebab dekat ni adalah GU, sekejap lagi pukul 11 dia akan berhenti menaik sebab New York market dah tutup. So dia akan start menurun sedikit dan besok kita akan sambung naik balik. So besok tu kita nak tengok berapa rendah yang dia boleh pergi. Okay, itu yang penting. So kita sebenarnya boleh gunakan high minggu lepas ni. Kita gunakan sebagai benchmark kita lah. Pada harga lebih kurang 1251 untuk besok buy. Sebab malam ni dia akan turun balik sedikit. So kalau guna Fibonacci pun lebih kurang sama je. Okay, dekat level 50 level 50. 50 level ratio. So sama 1.215 juga. So this is untuk GU lah untuk hari besok. Okay. Tadi lagi satu gold kat gold. Okay. Cara explain senang kan?
Sebab saya explain secara logik. Bukan. Okay. So, goal. Okay, start off tengok H4 dahulu. Kita nak tengok minggu lepas dan minggu ini. So, minggu lepas kamu tengok low dia. Tengok low, tengok high. Tu je dulu. Okay, so minggu ni low dia tinggi sedikit daripada minggu lepas. Okay. Minggu sebelumnya pun lagi tinggi. Benda makin menaik lah. Okay, tangga tu makin menaik. Okay, so itu sign yang bagus. So, sini pun sama. Makin menaik. Bermaksud high dia tu mungkin kita kan lagi tinggi sedikit lah. So, bermaksud sini kita dah ada trend. Uptrend tu dah ada. So connectkan saja dia punya low tu. Kita connectkan bagi sekata. Dan bagian atas tu lebih kurang. Let's say kita nak adjust ikut yang atas pun boleh juga. Ikut yang atas. Sekejap, saya buat ikut macam ni. Macam tu. Lebih kurang macam ni. Okay. So kalau tak nampak, guna zigzag pun boleh. Kamu letak zigzag, dia akan nampak jelas sedikit lah. Okay, lagi jelas sedikit. Okay. So, minggu ni dia dah turun 2 kali kat sini. So, agak susah nak turun lagi dah. Okay. So, dia akan naik. Kalau besok lusa turun pun tak akan banyak. Dia akan lebih kepada menaik lagi lah. Okay, masih dalam keadaan menaik. Kita akan nak tunggu dia break kawasan 1790. Okay, jikalau market break 1790, maka dia akan sambung naik. Kita punya target tadi 1800. So, ada tambahan lagi 100 pip lagi lah. So, kalau dia nak turun pun dia takkan turun banyak. Mungkin dalam 50 pip gitu. Maknanya, dalam 500 pip. So, dalam, 50 pip. So, dalam 1785 gitu. Atau 1780. Saya zoom. Okay. So, kalau penurunan besok, antara dua ni, kemudian dia akan sambung naik. Kalau contoh besok nak buy tu, kamu tengok. Selagi dia tidak tembus di bawah 1777. Dia tak boleh tembus bawah sini. Maknanya low hari ni tak boleh tembus. Kalau dia tembus low hari ni besok, maksud market dah start nak menurun. So, tak boleh nak buy lagi. Kamu akan mencari peluang sell pula. Okay, sebab dia dah berubah arah market tersebut. Tengok sell limit, net resistance or just buy. Okay, untuk kalau market tengah uptrend, market tengah menaik, trend menaik, okay, sell kamu tu more kepada scalping. Buy kamu yang akan lebih kepada swing position. So sell tu kamu boleh masuk keluar je lah. Sikit-sikit. Kita tengah nak cari posisi yang paling cantik untuk masuk buy. Itu saja. Okay. Alright. Okay. So, ada apa-apa lagi soalan? Last copy. Okay. Ada apa-apa lagi last request? Tak ada. Semua okay? Alright. So, kalau semua okay, kita akhiri kelas kita di sini. Okay. So, terima kasih semua datang. Kelas seterusnya adalah pada hari Khamis nantilah. Waktu yang sama, pukul 9 juga. Okay. Kalau ada apa-apa, bolehlah tanya dalam grup dahulu. Kalau nak. Okay, kalau nak, boleh tanya dalam grup dahulu. Okay. So, sementara nak tunggu tu, tunggu kelas kelas seterusnya. Topik apa? Topik sama. Hari ni topik pun tak habis lagi. Masih lagi basic. Masih topik basic-basic lagi. Topik untuk trading akan mula minggu hadapan. Minggu ni mau kepada introduction. Kenapa? Macam mana nak trade? Bila nak trade? Kenapa nak trade? Benda-benda simple dahulu. Warm up dulu. Bagi trader tu faham kenapa kita ni nak jadi trader. Minggu depan baru kita start tengok fokus more kepada chart. Boleh ulas sedikit market situation untuk each country. Okay. Besar juga tu. Okay. So, sebenarnya boleh sikit. Kita buat sikit je dulu. Sebab saya pun tak baca lagi sebenarnya. Okay. So, base kepada
market minggu lepas. So market minggu lepas tu adalah minggu yang pertama kan. Okay, so based pada market minggu lepas, kita ada non-farm payroll tersebut. Okay, so non-farm payroll tu setiap Jumaat pertama sangat-sangat penting untuk kita nak tengok keadaan US seterus-terusnya lah. Okay, so berdasar kepada data US hari itu, data tu tidak begitu memberangsangkan walaupun data tu nampak cantik. So bermaksud minggu ni US kena bully lah. Minggu ni banyak US akan kena bully. So bila kamu nampak situ, kamu akan ambil peluang untuk counter balik lah. Macam contoh Australia akan naik, Euro akan naik, GU akan naik. Okay, so UG turun, USHEF turun, UCAT pun turun. So this is secara general. Okay, sebab kalau contoh saya zoom out market Australian dollar pun, Australia masih kukuh. Kalau saya zoom out Euro, dia sideways. Walaupun dia tengah macam nampak macam nak turun, macam nak naik, tapi sebenarnya dia dalam sideways yang agak besar lah. Lebih kurang dalam 200 pip punya jarak. Kalau macam GU, minggu lepas tu dia dah habis turun. Sekarang ni minggu yang dia cuba nak recover balik lah. So, itu dia turun besar. Okay, so minggu ni dia akan mungkin cuba naik recover balik. Okay, so kalau macam UJ, kamu akan nampak lah. Okay, Yen agak lemah sedikit. So, US masih boleh kukuh kat sini. Dan Canada, Chef pula. Okay, so USD Chef tengah kuat. So, chart tu tengah, USD Chef tengah kuat. So, chart tu akan start menurun lagi, sambung turun. So, Canada pula sebenarnya sideways. Dia sideways yang besar macam tu. So, kamu just tengok kalau tak lepas resistance, kamu sell, tak lepas support, kamu buy. Chef kuat kenapa? Sebab dia sekarang ni sebab Chef ni sebab dia adalah safe haven. Okay, so dia pun sama gang dengan Yen. So apabila dekat Euro tengah masih belum settle lagi dah kes-kes COVID ni, okay, Euro dia akan cari Switzerland franc sebagai safe haven mereka. Dia tak cari currency dia. Okay, so that's why Chef akan menjadi currency pilihan di masa-masa tak menentu. Walaupun dari segi ekonomi ataupun dari segi kewangan ke apa, Chef akan menjadi pilihan utama lah. Sebab currency dia selamat. Itu je maksud dia. Okay? Boleh? Panjang, asal sekali nafas cerita. Alright, okay, so kalau apa-apa nanti boleh contact saya dalam group, boleh PM saya. Okay, kalau siapa yang nak slide boleh minta. Okay, recording saya akan upload dalam YouTube lah macam biasa. Okay, dan besok saya akan letak dalam group jika berkesempatan. Minggu ni busy sedikit. Semalam tak ada analisis, hari ni pun tak ada analisis. Okay, so kalau apa-apa boleh PM saya kemudian lah. Okay, so nama YouTube saya pun dah lupa nama apa saya letak. Nanti saya letak dalam group lah. Izzat Ahmad. Kamu nampak ada gambar saya tu, betul lah. Okay, kalau apa-apa pun saya akan letak link tu kat dalam group sekali, jangan risau. Link YouTube tu saya akan letak dalam group. Okay. Okay, so terima kasih semua datang. Okay, kalau apa-apa nanti bolehlah tanya dalam group ataupun PM saya balik. Okay, so Assalamualaikum and good evening semua. Terima kasih.